أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan kelas kita, kelas Asas Tajwid Al-Quran, yang mana kita berada sekarang ini di kaedah yang baru ataupun kaedah yang lain sedikit, iaitu kita membaca sebahagian Al-Quran dan kita cuba kenal bersama serta kita kupas, kenal hukum tajwid pada ayat-ayat yang kita baca dan serta kita huraikan dengan cara kita sendiri. Jadi kita dah mula dua minggu, 2 minggu sudah, alhamdulillah. Minggu lepas saya baru nampak perjalanan kelas kaedah ini yang mana lebih sesuai. Malam ni kita cubalah untuk saya nakkan semua dapat manfaat bersama dan semaksimumnya lah, sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya lah yang kita cuba faham bersama. Sebab sudah 2 tahun, sudah ada 2 tahun lebih kita dah gunakan kaedah yang biasa, yang selalu orang guna, iaitu teori. Saya menerang sahaja. Jadi saya rasa alhamdulillah kita dah cuba cara tu sebanyaknya. Dan cara yang kedua ni, kaedah yang kedua ni, saya terfikir untuk kita tukar sikit cara. Mungkin ada antara kita sesuai ataupun tidak, tapi cubalah dulu. Maksud kita ni, mungkin ada antara kita dah lancar sebenarnya, dah tahu, dah mendalami, dan ada yang antara kita pun dah boleh mengajar orang pun tajwid. Tetapi bila bersama dalam kelas ini, saya yakinlah kalau saya sendiri pun akan bertambah tahu, akan bertambah ilmu baru. Walaupun tajwid ini daripada kecil lagi kita belajar kan. Sebenarnya ada tambahnya, ada penambahan. Sama ada penambahan itu penambahan betul-betul yang baru. Walaupun saya dalam bidang saya, untuk maklumannya memang bidang tajwid ni bidang lama saya lah. Saya mana-mana kolej kuliah saya pun memang Al-Quran lah kan. Bila namanya kuliah Al-Quran ini, Universiti Al-Quran, Fakulti Al-Quran ni, Al-Quran dan Sunnah ni, memang tak dapat nak pisahkan lah. Tajwid ini merupakan subjek yang asas sangat-sangat. Jadi siapa-siapa yang dalam bidang ini memang sepatutnya kena cair ya. Kena betul-betul mendalami lah. Jadi subhanallah, bila kita dalam muzakarah ni, bila kita buat tazkirah, kita buat muzakarah, murajaah ni, ada yang saya baru faham. Ada yang saya baru, oh rupa-rupanya begitu begini. Itulah ilmu Allah yang sangat-sangat luas, yang tak pernah putusnya dan tak pernah sudahnya. Jadi itulah kelebihan dan juga hebatnya ilmu Quran, yang mana terpancar ataupun terkeluar, mengalir dari Al-Quran ini berbagai-bagai ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Jadi kembali kepada kaedah yang kedua tadi, saya rasa menarik, iaitulah dari kita mendengar teori ataupun mendengar penjelasan hukum, bagi sekian-sekian hukum begini kita nak kenalnya. Sekarang ni kita tukar, kita mencari pula hukum yang kita dah kenal sebelum ini. Kita mencari dalam ayat-ayat yang kita baca. Okey, sekadar mencari kita pun dah guna sebenarnya. Kalau tuan-tuan ingat, dulu-dulu kalau kelas penghujung, ada sebahagian kelas kita penghujung tu kita ada pilih surah pilihan dan qari'ah kita, qari kita baca dan mengeluarkan segala hukum yang ada dalam ayat itu. Kan? Ada kita buat cara tu. Cara tu masya-Allah, kita nampak masya-Allah ramai yang mahir, dan yang terror lah. Sampai setiap ayat yang dia keluarkan semua hukum tu tak ada yang miss pun. Ada yang tak ada yang miss. Maknanya betul-betul kenal. Tetapi kaedah kaedah yang kedua yang kita nak gunakan sekarang ini, dalam beberapa episod ataupun beberapa rakaman yang kita akan teruskan ini, kaedah ni kita akan tambah lagi. Selain daripada dia cari hukum dalam ayat, kita nak pula dia jelaskan macam mana dia kenal hukum tu di situ.
Macam mana dikenal hukum tu di situ dan macam mana boleh berlakunya hukum di situ dengan contohnya idgham al-ghunnah ke, iqlab ke, apa-apa hukum yang tajwid itu di ayat yang dia baca itu kenapa hukum itu berlaku di situ, apa puncanya dan apa sebabnya dan apa syaratnya. Jadi dengan secara tak langsung kita akan ulang bersama tajuk-tajuk secara keseluruhan ilmu tajwid. Jadi apa hukum yang kita nak tanya, yang kita nak kupaskan itu nanti saya akan tentukanlah. Jadi insya-Allah bermula dari dua kelas lepas dan malam ni merupakan kelas yang ketiga dalam rakaman yang ke-85. Alhamdulillah minggu ke-85 malam ini insya-Allah. Jadi insya-Allah kita mulakan. Insya-Allah kita buka muka surat. Minggu lepas kita dah baca muka surat 2 dan 3. Malam ni kita baca muka surat 4. Saya dah buka dalam skrin kita. Okey, siapa yang buka skrin boleh ataupun nak buka dalam Quran sendiri pun boleh. Okey. Cara kita akan baca secara tadarus, semua mute. Okey, semua mute. Nanti unmute balik. Semua mute dan baca. Kita baca saya pilih 3 muka surat lah. Kita baca 3 muka surat sambung minggu lepas. Minggu lepas hanya kita kupas 5 ayat pertama sahaja. Tetapi tu ayat 6 sampai ayat 16 kita dah baca. Jadi malam ni, minggu ni kita terus sambung ayat ke-17. 3 muka surat kita baca secara tadarus. Sementara tunggu yang lain masuk. Dan insya-Allah kita akan kupas tajwid bermula dalam awal ayat yang kita baca pada minggu ini. Iaitulah ayat yang ke-17 lah insya-Allah. Marilah sama-sama insya-Allah kita mulakan bacaan kita. Dan kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dan terus kita masuk ayat 17 secara tadarus. Maksudnya secara serentak kita baca, masing-masing baca di Zoom masing-masing insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Oke, berhenti dulu insyaallah. Oke, sekejap. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah kita akan teruskan kelas kita dan kita cuba kenal dan juga kita keluarkan hukum-hukum tajwid pada ayat-ayat yang kita baca, insyaAllah. Okey, kalau kita perhatikan ayat yang ke-17 surah Al-Baqarah, ayat ke-17 surah Al-Baqarah antara ayat yang kita baca selalu. Awal-awal surah Al-Baqarah ni macam juzuk pertama lah. Kebanyakan insya-Allah lah. Selalunya kalau saya perhatikan qari-qari'ah kita bila juzuk pertama ni lagi-lagi 2-3 muka surat yang awal ni seolah-olah hafal lah, seolah-olah dah lancar. Sebab apa? Sebab selalu kita mulakan dengan Baqarah ni kita dah kerap juga baca selalu-selalu. Insya-Allah lah ayat itu seolah-olah ringan lah kita nak baca. Tapi tetap juga kita nak kena jaga tajwid. Bila kita lancar membaca ayat-ayat Al-Quran, lebih senang untuk kita nak jaga hukum tajwid dan lebih senang lagi kita nak tambah lagi dalam bacaan kita gaya dan juga lagu bacaan kita. Berbanding dengan ayat-ayat yang susah, tengah-tengah Quran, ujung-ujung Quran ataupun mana-mana surah yang jarang-jarang kita baca. Jadi 3 perkara kita nak kena jaga. Satunya kelancaran untuk nak menyebut kalimah-kalimah Al-Quran itu kita nak jaga. Nak kena tengok betul-betul, takut tersalah. Yang kedua, kita nak kena jaga tajwid lagi. Yang ketiganya, kita nak kena jaga lagu kalau kita nak berlagu. Kita nak baca ikut gaya. Jadi, insya-Allah surah pertama ni kita boleh baca bersama dan juga kita boleh baca secara lancar insya-Allah. Okey, kalau kita tengok pada ayat pertama, okey, saya buat soalan dulu insya-Allah. Mathaluhum kamathali. Okey, di sini kalau tak jaga dia ada terlantun di sini sedikit. Minggu lepas kita bincang pasal lantun-melantun kan. Humka. Mim mati di sini kalau tak jaga boleh jadi mathaluhum. Dia halus. Dia kecil sangat kesalahan itu, halus dan juga tak nampak. Tapi bila kita mudah dan kita tak jaga-jaga izhar di sini, dia akan terlantun mim mati itu menjadi seolah-olah qalqalah. Mathaluhum ka.
Okey, kita kena jaga itu satu. Okey, berikutnya terus kalau kita pergi istauqada, istauqa, qa di sini qa tebal, qaf isti'la tebal macam biasa. Tapi kadang-kadang dia tak biasa pula. Jadi kadang-kadang qa tu tak ditebalkan qari'ah kita. Mungkin tak terbiasa dengan huruf-huruf Arab. Jadi masya-Allah itulah cabaran lidah kita. Tapi saya selalu sebut sangat-sangat bersyukur. Kita ni lidah Melayu ni alhamdulillah banyak huruf-huruf kita hampir sama dah. Dah hampir mudah sangat. Hampir sama dengan huruf-huruf Arab kecuali beberapa huruf sahaja. Bangsa lain saya rasa macam tercabar lagi. Boleh dijadikan semua hurufnya. Kalau kita nak cerita mudah, mungkin terbalik. Jadi beberapa huruf je mereka sama dengan Arab dan kebanyak huruf itu tak sama dengan Arab. Ada bangsa-bangsa tak perlu kita sebut di sini, kan? Ada bangsa dan bahasa dan lidah tertentu, kabilah tertentu, kaum tertentu memang boleh dikatakan hampir semua hurufnya tak sama dengan Arab. Jadi itu sangat-sangat tercabar. Ikut pengalaman saya, waktu musabaqah, bila ada pertandingan Al-Quran ni, lagi-lagi macam saya pernah pergi ke Dubai, maknanya dia undang 70, masa saya tu 77 negara. 77 negara tu, Masya Allah, setiap negara tu hantar wakil. Jadi bila hantar wakil tu hantar yang terbaik. Maknanya dia dah select, dia dah pilih, dia dah tapis, dia hantar wakil untuk nak mewakili negara masing-masing ni memang dah terbaik, terpilih lah kan. Tahun saya tu tahun 1999 ke Dubai tu, 3 wakil dari negara-negara yang saya tak sebut memang dihantar balik, dipulangkan balik. Kami bila pergi sana sebelum naik ke stage, naik ke pentas pertandingan musabaqah tu, kami diuji dulu, betul ke wakil ni ataupun masuk je kan. Kami diuji dulu, kena test dulu. Memang tak lepas 3 peserta wakil negara tu dipulangkan balik. Dan 3 peserta ni memang itu dah yang saya sebut tadi. Negara mereka bahasa tu agak semua huruf itu tak sama dengan bahasa Arab. Itu cabaran lah. Hafazan lancar. Mungkin 30 juzuk dia dah lancar, dia hafal semua. Sebab itu dia boleh jadi wakil. Tapi bila nak baca bunyinya langsung tak Arab, jadi itulah kesian. Jadi Masya Allah, mereka nak kena usaha lebih berganda-ganda lah banding dengan kita. Jadi tenanglah kepada semua qari-qariah. Kalau rasa macam bacaan kita uh, saya wakil negara Thailand. Ada orang yang bertanya. Okey, jadi kalau terasa macam lemahnya saya baca, teruknya saya baca, masih kurang sempurna, masih kurang semangat saya baca, ya Allah, kenapa dah teruk sangat saya? Ingat, di sana lagi ramai orang teruk pada kita tapi mereka tetap terus usaha untuk nak dapatkan lebih sempurna. Dan itulah peluang kita mempelajari Al-Quran sampai ke hujung usia kita. Kalau kita fikir cara macam ni, insya-Allah kita tak ada pencen belajar Quran ni memang tak ada pencennya. Dia tak ada orang kata berhenti dan terus tutup Al-Quran dah gantung ataupun simpan atas rak yang tinggi-tinggi tu tak ambil lagi, tak ada. Al-Quran kalau macam tu memang rugi sangat-sangatlah kita. Kita ni bersama Al-Quran selagi mana dikandung nafas kita badan kita dikandung nafas ataupun masih lagi bernyawanya, masih lagi ada hayatnya, lagi itulah kita berpeluang untuk kita mendekatkan bersama Al-Quran. Jadi insya-Allah bila saya sebutnya pakcik-pakcik dan qari-qariah kita ni, makcik-makcik semua, bila rasa macam terasa berat nak baca, banyak salah lagi, yakinlah orang lain lagi susah, orang lain lagi teruk, maknanya kita alhamdulillah banyak-banyak bersyukurlah. Sebab itu saya selalu sebut kelemahan kita ataupun yang kita perlu ambil perhatiannya, huruf-huruf tebal antaranya huruf qaf. Huruf qaf, qa ni memang sangat-sangat menjadi susahnya untuk kita nak kekalkan tebalnya dalam semua keadaan. Kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun terlepas tengoknya, kadang-kadang dia jadi ka.
Jadi jika istauqada nara, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Kada. Sebab ka, qa, beza kan? Qa dengan ka, beza. Itu banyak berlakunya. Jadi insya-Allah perhatikan qaf ini masuk dalam senarai yang kita nak memburu huruf itu, mencari-cari dalam bacaan kita, jumpa je qa, tak kiralah barisnya apa, tetap kita tebalkan. InsyaAllah bila dah kita tekankan sangat-sangat, ulang perkara yang sama, saya harap sangat-sangat insyaAllah semua kena ambil bahagian. Semua ambil bahagian. Sebab masih lagi Masya Allah dalam kelas saya tahsin, sama ada kelas pagi, kelas malam, berkali-kali dah. Memang itu dah jadi apa tu, kebiasaan, dan memang dia dah sebati sangat dengan lidah Melayu kita ni. Qa ni susah nak tebal. Qa ni susah nak tebal sebab tak ada dalam bahasa kita. Dalam percakapan harian kita tak ada. Kan? Dia tak ada. Sebab itu dia susah kita nak ubah sikit, nak adjust qa ni menjadi qa betul-betul, qa yang fasih, qa yang Arab. Kalau tidak dia akan kembali kepada lidah yang senang nak sebutnya. Qa jadi ka. Istau kadana ra kada. Ini banyak berlakulah. Okey, terus. Rong falamma. Okey, ini satu lagi. Ra baris atas, ra tafkhim. Kita panggil ra mufakhamah. Ra tafkhim. Jadi sekali-sekali kita sebutlah istilah tajwid ni. Bolehlah catatkan, tulis ra ni ra tafkhim. Maksud tafkhim tu tebal. Masih antara kita baca gunakan istilah tebal, ra tebal. Jadi guna istilah tajwid, ra tafkhim ataupun ra mufakhamah. Kenapa ra mufakhamah, ra tu bagi atas? Ini keadaan yang pertama. Dalam kita belajar halatul ra, keadaan ra yang tebal, raun mufakhamah, yang pertamanya ra itu berbaris atas. Sama ada baris 1, baris 2, tetap tebal bacaannya. Narong, narang itulah jadi tipis. Itu kita tak memberi mustahak, tak memberi hak tebal ra tu, maka salahlah dari segi tajwid. Okey, jadi ingat semua insya-Allah, mana-mana ra berbaris atas, tebalkan terus. Ini pun sama juga. Ada antara kita ra bila baris atas je dia seronok dia tipiskan ataupun dia ringankan dari segi sebutan. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam style sikit bacaan tu. Tapi style yang tak betul. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Macam sedap dengar tapi tak betul. Ra tetap kena tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi sini rong kena tebal. Okey, soalan kepada jumhur, kepada semua. Rong fa hukum apa? Boleh unmute siapa nak jawab? Rong fa. Ikhfa hakiki. Okey, ikhfa haqiqi. Kita jangan berhenti di situ saja. Kenapa ikhfa haqiqi di sini? Kita tambah sikit. Soalan yang keduanya, kenapa ikhfa haqiqi? Kenapa? Kadang-kadang soalan tu Yang saya macam tahu masukkan bunyi soalannya tanwin tu pada kenapa? fa. Itu bagaimana? Itu soalan bagaimana? Itu soalannya bagaimana ikhfa. Sekarang ni soalannya kenapa? Soalan tu mudah. Alamak, tak tahu Ustaz. Dah lupa. Sebab siapa tahu. Soalan tu mudah je. Dia biasalah orang dah kelas tinggi dia jawab yang jauh dulu, yang susah terus kan. Ini kita ambil yang kelas rendah dulu, yang mudah dulu. Kenapa? Tanwin berjumpa fa. Bila tanwin berjumpa Fa, Ustaz. Ya, Masya Allah, ramai yang menjawab. Itulah betul lah tu. Itulah. Mudah je. Kadang-kadang tak perasan pula itu nak kena jawab kan. Tapi kena jawab begitu dulu. Untuk kita nak memahami diri kita dan nak menjelaskan kepada yang lain, kenapa ikhfa di sini? Sebab tanwin di sini bertemu dengan fa, dan fa ini salah satu huruf ikhfa yang 15. Itu mudah aja jawapannya. Okey, baru saya nak tanya soalan yang ketiganya, macam mana dan bagaimanakah nak ikhfa?
di sini. Baru ini soalan ilmi sikit. Soalan kelas tinggi sikit. Macam mana kita nak ikhfa? Boleh siapa berjawab? Silakan. Pelajar itqan pun boleh, pelajar tak itqan pun boleh. Macam mana kita nak ikhfa apabila tanwin bertemu, tanwin baris dua fathatain di sini bertemu dengan huruf fa. Macam mana kita nak ikhfa di sini? Sembunyikan bacaan tanwin tu masukkan dalam bunyi fa lah. Kan? Ikhfa, nama pun ikhfa. Menyembunyikan. Okey, kita sembunyikan tanwin, masukkan dalam, masuk tu idgham dah. Kita sembunyikanlah. Sembunyikan tanwin, masukkan, tak sebut, sembunyikan tanwin ke dalam huruf fa, ke dalam huruf ikhfa itu kadar 2 harakah. Ada orang mesej kata Haji Din ada dalam kelas. Haji Din belum buka lagi kamera dia. Orang ada minat, ada peminat lah Haji Din. Haji Din kena buka kamera jugalah. Okey, ikhfa itu. Kenapa soalan ni saya timbulkan? Sebab ada antara kita dia dengung 2 harakat tapi dia tak ikhfa. Jadi di sinilah kita insya-Allah kita akan faham bersama ikhfa tu apakah fungsi dan juga hakikat ikhfa tu. Hakikat ikhfa tu macam mana kita nak sembunyikan. Jadi siapa boleh terangkan? Sembunyikan tu, istilah sembunyikan tu betul sebab terjemahan daripada ikhfa. Ikhfa tu maknanya menyembunyikan. Jadi kita nak sembunyikan di sini tanwin ke dalam huruf ikhfa. Betul dah. Itu dari segi teori. Dari segi amali pula, praktikalnya kita nak buat macam mana? Siap dengan dengung. Siap dengan falamma. Okey, itu bacaan betul. Ada 2 harakat dan ada ikhfa-nya. Okey, cuba jelaskan sikit. Ni soalan semakin susah. Apa yang berlaku tadi? Apa yang Hajah lakukan dalam dengungkan tanwin ke dalam huruf fa? Ataupun ikhfakan tanwin ke dalam huruf fa? Tak pandai Ustaz nak jawab. Bagus. Itu pun jawapan juga tu. Jadi adalah kerja saya. Kalau semua pandai nanti saya nak buat apa pula? Dia bukan 50-50 Ustaz. 50-50. Maksud 50-50 itu macam mana? Maksud Ustaz, lidah tak terangkat. Macam disenjawa. Tapi kan apa tu disenjawakan antara izhar dengan idgham. Izhar idgham. Ini ilmu baru pula ni. Maknanya bukan izhar, bukan idgham, makan ikhfa lah. Okay. Macam disenjawakan gitu. Macam dia apa ni? Apa perkataan yang bagus tu? Tak apa, itulah muzakarah yang ni nanti kadang-kadang kita dapat benda yang baru, insya-Allah kita dapat manfaat bersama. Okey, Haji Samad dah cuba. Hajah Zairina pun dah sebut apa tadi? Di antara izhar dan idgham tanpa sabdu, that means dikekalkan dengungnya kadar 2 harakat je Ustaz. Okey, jadi yang lain dengung pun 2 harakat juga. Dengung semuanya 2 harakat. Tak ada lebih, tak ada kurang. Maksudnya lidah tu tak terangkat, tidak menyentuh langit-langit lah, macam antara bibir tu tutup sedikit dan kita sebutlah kataan yang ifa tu macam yang tadi Hajah baca tu tadi. Betul. Okey, jadi di sini kebetulannya huruf fa ini memang tempat keluarnya di bibir mulut sentuh gigi atas depan kan. Tapi kalau huruf ikhfa yang lain nak kena terangkan begitu juga. Maknanya mengikut huruf ikhfa itu sendiri kan. Jadi itu penjelasan itu agak jauh sangat kita nak kena kona. Bagi saya, kalau ada soalan begini ataupun kita nak menerangkan kepada orang macam mana kita nak ikhfa, macam mana kita nak sembunyikan nun mati ataupun tanwin. Tanwin tu nun mati juga. Mana-mana tanwin semuanya nun mati. Nun mati, tanwin, tanwin, nun mati sama. Okey. Cara kita nak ikhfakan, cara kita nak terangkan kepada orang, kita nak kena dalam 2 harakat yang kita dengung tu, kita dah nak kena bersedia untuk nak menyebutkan huruf ikhfa itu. Jangan kita pisahkan dengung 2 harakat dari menyebut huruf ikhfa. Itu maksudnya. Sebab dia boleh berlaku macam ni. Kita faham bila ikhfa hukumnya kena dengung 2 harakat, jadi kita dengung dulu. Naran. Okey, 2 harakat kan? Naran fa. Barulah kita masuk fa. Itu ikhfa yang salah. Adanya dengung di situ, kadang-kadang 2-3 harakat pun. Adanya dengung, tapi belum ikhfa. Jadi apa yang kita nak kena buat? Yang kita kena buat,
dalam tempoh 2 minit, dua harakat, 2 minit, 2 harakat yang kita dengungkan itu, kita dah standby untuk menyebutkan huruf fa. Bila kita dah standby menyebut huruf fa, itu secara langsung dan tak langsung automatiknya kita dah sembunyikan dengung itu ataupun tanwin itu ataupun nun mati itu ke dalam huruf-huruf ikhfa. Itu maksudnya sembunyi. Naram fa. Okey, cuba perhatikan bibir mulut saya. Naram fa. Belum habis lagi 2 harakat, bibir mulut bawah saya dah sentuh gigi atas. Fa. Naram fa. Itu ikhfa yang sebenarnya. Okey, banyak berlaku bila baca surah An-Nas dengan Al-Falaq. Min syarri. Perasan tak? Min syarri. Yang tu banyak berlaku pisahkan dengung daripada ikhfa. Dia dengung 2 harakat tapi makhraj shin tu tak datang. Makhraj shin tu lambat timbul ataupun lambat datang. Bila makhraj shin tu lambat, maka dengung itu hanya 2 harakat dengung tanpa ikhfa. Dia kena min syarri, belum habis lagi 2 harakat, muncung mulut untuk nak tersembunyi makhraj shin dan sifat tafasyi tu, kita dah bersedia dah. Min syarri. Itu rahsia ikhfa. Tuan-tuan semua, kena kita lazimkan pada setiap hukum ikhfa hakiki yang ada pada bacaan kita. Nak kena jaga, bila nak sebut je, dengung, standby untuk nak menyebutkan huruf-huruf ikhfa yang selepas nun mati ataupun tanwin. Boleh insyaAllah? Baik, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Begitulah bahasan begitulah. Mungkin kita akan bertambah lagi jelasnya. Kenal dah lama ikhfa. Ikhfa hakiki ni daripada dulu lagi kita kenal hurufnya, macam mana kita nak ikhfa. Cuma saya tak nak bincang di sini maratibul ikhfa. Ikhfa yang secara mendalam nanti kalau kita dah belajar, dia ada maratibul ikhfa, martabat-martabat ikhfa. Dia ada sughra, wusta, kubra itu lagi memeningkanlah. Tapi tuan-tuan kalau dah pernah dengar, itulah hakikat ikhfa. Kita nak kena sembunyikan. Mesti nak kena sembunyikan. Kalau tidak, dia tak jadi ikhfa. Okey, tak apa. Terus. Falamma. Ini paling mudah sekali. Jadi kepada semua, bila mim adanya sabdu, nun adanya sabdu, ini yang saya istilahkan hukum ini wajib kita tahu semua. Wajib kita baca dengan baik semua. Dan wajib kita ambil peluang ini, peluang yang kita jumpa dalam ayat yang ada mim syaddah dan nun syaddah tu, wajib kita ambil peluang untuk kita hiaskan bacaan kita dengan baik. Jadi istilah lagi, kita boleh tambah lagi markah dalam bacaan kita. Jadikan inilah peluang untuk kita nak melagukan, melenggukkan ataupun kita nak ambil peluang untuk kita menghiasi bacaan kita. Iaitulah wajibul gunnah. Hukum wajibul gunnah, hukum yang paling mudah sekali. Mana-mana dalam Al-Quran sekiranya ada mim sabdu, nun sabdu, yang sebelumnya tak ada nun mati, yang sebelumnya tak ada mim mati. Jadi itulah hukumnya wajibul gunnah. Wajibul gunnah kita tekan 2 harakat, dengungkan 2 harakat, dan hukumnya boleh sebut wajibul gunnah ataupun wajib dengung. Wajib dengung. Wajib. Okey, jadi ada juga masih yang terlepas, terkurang. Itu macam rugilah. Hukum yang mudah, hukum yang peluang bagi kita untuk kita mengindahkan lagi, mencantikkan lagi, membaguskan lagi bacaan kita, terlepas pula, kurang pula 2 harakat ataupun tak dengung langsung. Itu memang sangat rugilah. Okey, terus. Falamma adaat. Falamma adaat. Okey, di sini kesimpulan bab mudud, bab mudud, bab mat pula. Tengok kita boleh pindah-pindah kepada bab yang lain, kepada tajuk lain. Tadi huruf tebal nipis, lepas tu huruf tebal ra, lepas tu pergi kepada hukum ikhfa, dan sekarang ni lompat pula pergi hukum mat. Jadi campur-campur habis. Okey, falamma adaat, saya tak nak tanya di sini hukum apa, cuma secara mudahnya untuk peringkat awal kepada semua pembaca qari dan qariah kita, janji ada tanda mat. Ada tanda mat ini.
Okey, janji janji adanya tanda mat ini, jadikan tanda ini macam mim dan nun yang musyaddadah. Ini cara baru, cara yang mudah untuk kita letakkan terus dalam fahaman kita. Jumpa je tanda ini, jangan kurang matnya. Itu je. Paling mudah sekali. Kadang-kadang ada antara kita keliru. Ni nak panjang 2 harakat ke, 4 harakat ke. Okey, jadi saya buat kesimpulannya. Asalkan tanda mat ni ada, tarik lebih daripada 2 harakat. 4 harakat ke atas lah. Tarik lebih. Itu paling selamat. Daripada kita duk fikir-fikir ini mat 2 harakat ke, mat 4 harakat ke, mat 5 harakat ke, mat 6 harakat. Bila kita buat 4 harakat, dah selamat. Asalkan lebih daripada 2 harakat. Asalkan lebih daripada wajah qasar, wajah 2 harakat. Kita ambil tawassut, wajah 4 harakat, kita dah selamat. Jadi tadi dalam hukum dengung, asalkan mim dan nun ada sabdu, mim ada sabdu, kita dengung 2 harakat terus. Dengung 2 harakat terus. Sekarang ini asalkan ada tanda mat ini, dalam apa ayat sekalipun, kita tarik panjang 4 harakat. Kecuali tanda mat ini pada awal-awal surah huruf-huruf muqatta'ah. Iaitu nak ceritalah. Iaitu semua 6 harakat kan. Hamim, alif lam mim itu ayat itu lain kesnya. Itu semua 6 harakat sebab hukumnya hukum yang khas dah, hukum mad lazim harfi itu. Sama ada mutsaqqal ataupun mukhaffaf. Tapi di tengah-tengah ayat asalkan ada tanda mat ini, maka kita tarik lebih daripada 2 harakat. Itu paling selamat. Jadi settle lah. Settle masalah kita dan insya-Allah tak ada lagi yang terlepas tertinggal mat. Kenapa kita tekan macam ni? Sebab sayang sangat-sangat bila ada qari-qariah kita baca, dah tengok Quran, jumpa dengan tanda mat ini yang jelas ni ada mat tapi tak panjang. Tak tarik matnya. Padahal tanda itu terang-terangnya tanda mad. Tanda mat ni tak boleh kurang daripada 2 harakat lah. Nak kena lebih daripada 2 harakat. Sebab kalau mat asli, contohnya allazi, na, kan? Ma, ini semua mat. Mat juga. Tapi mat asli. Tapi mat ni 2 harakat je sebab dia tak ada tanda. Dia tak ada tanda. Walaupun mat, tapi hanya 2 harakat sahaja. Jadi dah tentunya yang mana ayat yang ada tanda ni, tarik panjang. Sementara kita nak mahir, kita nak kemas 4 ke 5 ke 6 ke, kita buat lebih daripada 2, itu cara paling selamat sementara. Dan insya-Allah dengan cara latih, kita melatih gitu, bacaan kita terlebih terjagalah. Terlebih terjaga dari segi tajwidnya insya-Allah. Bagi mereka yang dah mahir tu, alhamdulillah, teruskan dengan cara masing-masing. Tapi bagi mereka yang masih teragak-agak ini, mak apa ni? 4 harakat ke 2 harakat? Asalkan ada tanda ni, terus panjangkan. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, terus ada apa-apa soalan sementara ni? Ataupun penambahan? Siapa-siapa nak bagi idea ke ataupun nak bagi ilmu? Ustaz, Hamzah wasal tu kalau kita start daripada situ tu Ustaz selalu keliru. Ni, Hamzah wasal. Hajar baru masuk, Kalau insya-Allah. kita nak Terus ada soalan. Okey. Jadi kita kena tengok yang baris ketiga, start daripada Hamzah wasal 1 2 3 baris atas, maknanya kita baris bawah Ustaz. Ini maknanya Hajar nak Tahulah. terangkan macam mana nak baca Hamzah wasal, macam mana nak mulakan ya. Betul tak Ustaz? Atau ada lain caranya? Okey. Sebenarnya dalam kelas tajwid kita, inilah tajuk satu-satunya yang saya masih tangguh lagi, saya masih berhutang lagi dengan tuan-tuan semua, itulah bab hamzatul wasl. Kaifiyat al-bad' bi hamzatil wasl. Macam mana kita nak mulakan dengan hamzah wasal. Disebabkan bab ini panjang, bab ini perlu kepada orang yang mahir bahasa Arab dan orang yang boleh membezakan kalimah-kalimahnya. Masih lagi saya tangguhkanlah. InsyaAllah lah mungkin beberapa kelas lepas ni nanti kita akan masukkanlah. Okey, jadi macam Hajar sebut tadi, hamzah wasal ini hamzah
hiya allati hamzatul wasl hiya allati tasqutu waslan wa tathbutu ibtidaan. Hamzah wasal ni iaitulah hamzah yang digugurkan sekiranya diwasal dengan yang sebelumnya, disambungkan dengan sebelumnya, dan dimulakan ataupun diithbatkan, dibacakan dengannya ketika kita memulakan dengan baca hamzah wasal. Jadi kalau daripada alladzis tauqada, alladzis, hamzah wasal ni dah tak dibaca, tasqutu, digugurkan. Tapi kalau berhenti alladzis tauqada nara, patah balik nak ambil daripada perkataan istauqada ni, hamzah ini dibaca, kena baca. Tapi masalahnya hamzah ni tak ada baris. Dia ada kepala sad kecil. Dia ada kepala sad kecil. Jadi ada kaedah-kaedahnya, garisan-garisan tertentu yang kita kena faham. Macam Hamzah saja sebut tadi, itu antara kaedah yang mudah, tetapi dia kaedah itu kaedah bukan syamilah. Bukan kaedah itu kita boleh pakai pada semua. Tak boleh. Sebab ada antara perkataan yang rupanya macam ni, tapi bacaannya salah. Bacaan tak bukan macam ni. Kena baca cara lain. Kaedah Hajar sebut tadi, kita tengok kepada huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga ini baris atas ataupun baris bawah, hamzah baca baris bawah. Kalau huruf yang ketiga, 1, 2, 3, huruf ta lah. Kalau huruf ketiga ni baris depan, hamzah ini baca baris depan. Itu kaedah yang pada awalnya yang memudahkan. Tetapi kaedah ni bukannya boleh dipakai untuk semua. Ada kalimah-kalimah tertentu, hamzah yang ketiga ni berbaris bawah, berbaris depan, tapi hamzah tak baca baris depan, baca baris bawah juga. Tak semuanya yang ketiga itu baris depan, hamzah ni dibaca baris depan. Boleh? So kita guna ikut bacaan yang belakang tu lah ya Ustaz. Bacaan yang Sebab belakang kalau dah. ikut yang, yelah kalau Ustaz kata kena tengok huruf ketiga selepas hamzah tu, sebab tak semestinya akan jadi bacaan baris bawah. So kita ikutlah yang baris sebelum yang al-lazi tu lah. Macam tu ke? Tidak Aku nak juga, salah. tidak juga. Dia ada kaedah sendiri dia. Sebab Ustaz, tu contoh di surah Al-Ahqaf, dia ya, tak betul. ada ikut baris depan, tapi kena baris. Betul. Itu ni kan. Yang hari tu kita baca Ustaz. Ya, itu ni kan. Itu ni Ya, kan. ya, itu ni. Okey, itu ni satu. Dan ada surah banyak lagi surah. Kalau okey, saya boleh tunjuk di sini kaedah yang menyalahi yang selalu kita. Okey, muka surat 453 ayat ke-6 surah Shad. Okay, kita boleh tutup sekejap ni. Bila ada soalan kita perlu jawablah. Jadi kepada yang lain tu bersabar untuk kita faham bersama bab ini. Cuma bab ini kita belum syarah lagi. Tapi sebagai contoh saya boleh terangkan di sinilah. Okey, surah Shad. Saya dah paparkan di sini. Muka surat 453 ayat yang ke-6. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru. Okey. Perkataan imshu di sini. Umshu ke amshu ke imshu? Imshu. Berapa Ustaz? Muka surat 453 ayat yang ke-6. Ayat ke-6, okey. Ayat ke-6. Minhum anim, kalau nak berhenti, dia ada depan tu jadi Ustaz. Itu yang kaedah tu. Kalau Hajar ikut kaedah Hajar, kena baca umshu kan? Umshu. Di sini imshu. Oh, ada juga Ustaz. Memang ada. Dia kena baca imshu Ustaz. Saya tahu itu ni je Ustaz. Tak ada lagi beberapa tu surah. Ada lagi kita boleh kumpul-kumpulkan nanti. Tapi ini Surah antara Yunus tempat ada, surah Kahfi ada Ustaz.
Jadi kena baca ikut kaedah lah. Jadi ikut dia punya pengecualian. Bukannya semua kaedah yang katanya huruf ketiga terdepan semuanya hamzah depan. Ayat Ada. dia pendek Ustaz. Kalau takut salah baca terus sudah. Yalah, dari segi baca terus Dia jangan tak terberhenti. panjang. Jangan berhenti selamatlah kan. Jangan berhenti Ustaz. Kalau ada hamzah tapi wasal, hati-hati jangan berhenti. Bahaya. betul bahaya. Tapi itulah hukum tetap kita nak tahu juga. Bila tak tahu, maknanya tak adalah benda yang pelik bagi kita dan tak ada yang benda yang tersoroklah kita boleh jawab insya-Allah. Jadi di sini insya-Allah dalam kelas untuk hamzah wasalnya insya-Allah akan terjawab. Di Is sini it, dia panggil ada isim dia. Ada di isim. sini fi'il, di sini dia fi'il mu'tal. Fi'il. Dia panggil fi'il mu'tal, fi'il yang tak sihat, fi'il yang hujungnya bukannya berbaris, maka itulah punya. Sebab asalnya imshi dia ada bagi ya itu bagi mati imshiyu. Asalnya imshiyu. Itulah ditakdirkan apa semua tu, itu perlu kepada orang yang tahu secara bahasa Arab, nahwu, Ini kaidah fi'il apa semua. amar Ustaz Ya betul. Fi'il amar. Ini kata kerja dan asalnya fi'ilnya yang hujungnya tak sihat, yang tak berbaris. Itu yang fi'il. Dia punya illah dia ataupun sebabnya. Okey, kita pergi jauhnya. Kembali kepada kita punya tajwid kita tadi, patah balik. Kejap. Bila pindah macam ni kita nak kena buka baliklah. Okey, suratul Baqarah. Dia keluar gambar KFC pula. Maaf, lambat pula. Bila keluar dia pergi keluar macam-macam iklan pula. Okey, kembali ayat kita lagi, ayat yang ke-17 suratul Baqarah. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. Terus kita pergi Dhahaballahu binurihim. Okey. Malam ni saya nak terangkan juga lam lafzul jalalah. Okey, Dhahaballahu. Disebabkan antara kita sekarang ni nak kenal huruf-huruf tertentu, bila jumpanya lafaz Allah ini agak kekok sikit nak sebut jadi malam ni insya-Allah kita cuba kenal betul-betul apa hukum di sini. Okey, Dhahaballahu. Sebelum saya terangkan, saya bagi peluanglah laluan kepada siapa-siapa nak terangkan apa ada pada perkataan Allahu dari segi hukum tajwidnya. Silakan. Apa specialnya hukum tajwid dalam lafaz Allah? Dalam kalimah Allah ni, apa specialnya yang kita boleh cerita bersama? Silakan. Ada tak siapa-siapa nak mencuba? Saya cuba Ustaz. Okey. Saya dengar ada orang tengah cari-cari dan buka buku nota dia. Okey, silakan. Okey, Alif lam itu kalau jumpa nama Allah je kita dia punya tajwid dia lafuz jalalah di lamnya dibaca tahrim. Tebal apa Ustaz? Saya confused dia. Tafkhim. Tahrim. Tafkhim. Lepas tu dia kena baca tebal sebab dia sebelumnya lam tu berbaris fathah. Okey, lepas tu lam ni dia ada mak asli tu Ustaz. Kita kena baca 2 harakat. Jadi kita kena tebalkan dia, lepas tu baca 2 harakat. Kalau kita matikan dia jadi mak arif disukun Ustaz. Kalau kita berhenti. Kalau kita wakaf. Wakaf, ya. Mak arif disukun. Jadi kira-kira berapa hukum ada pada lafaz Allah saja? 3-4 Ustaz. 3-4. 1 ke 3 ke 4? 4. Satunya apa? Lagi satu alif lam samsiah. Alif lam masuk lam dia. Masya-Allah hebatnya Qariah ni. Alif lam samsiah satu, yang keduanya Allah baca tebal. Allah baca tebal.
dua mak asli. Mak asli. Baca 2 harakat. Lepas tu kalau kita wakaf jadi mak arili sukun. Okey. Habis dia licin dia sapu. Jadi tak ada ruang dah Masya untuk saya Allah, bercakap. tabarakallah. Jadi Yang saya ajar juga. Saya baru faham. okey. Rafiah Syahbaz, Rafiah. Masya-Allah tengok Marham. lafaz Allah sahaja ada 4 hukum, waslan wa waqfan. Secara wasal dan secara waqaf. Sebab nanti insya-Allah bila kita mendalam dalam bab tajwid, lagi-lagi kalau antum semua qari-qariah semua, kalau berpeluang untuk belajar qiraat nanti, kita akan ditanya dan diminta untuk kita cerita setiap hukum yang ada pada semua lafaz-lafaz Al-Quran waqfan wa waslan. Secara waqaf, secara wasal. Itu lagi menarik tu, lagi mendalam tu. Jadi setiap hukum, setiap perkataan, kalau wasalnya apa hukum yang ada, kalau waqaf apa hukum yang ditambah pada waqaf tu, pada halatul waqfi, keadaan waqaf. Jadi macam Hajar dah sebut tadi, 4 hukum pada lafaz Allah sahaja. Setiap kali jumpa lafaz Allah, kita nak kena buat 4 perkara, 4 hukum sekiranya kita waqaf. Kalau kita wasal ada 3 hukum. Cuma yang boleh saya tambah di sini, insya-Allah, sebab lafaz Allah ini ada padanya lam. Lam ini kalau kita tengok lam dari segi kita sifatul huruf, lam ni tak kuat, lam tak tebal. Lam sifatnya memang sifat istifal, sifat yang tipis, sifat infitah, sifat yang terbuka, dia yang tak terangkat, sifat yang tipislah, bukannya tebal Tetapi lam pada lafaz Allah sahaja, ini yang saya nak tambah bagi faham betul ni. Lam yang pada lafaz Allah sahaja yang perlu kita tebalkan. Sebab itulah setiap kali kita nak keluarkan hukum tajwid, bila jumpa Allah, kita kena sebut lam lafzul jalalah dibaca tebal. Lam lafzul jalalah tafkhim. Cukup. Tak perlu nak sebut sebelumnya bawah ke, sebelumnya bahagian atas ke. Itu bila ada soalan, kenapa baca tebal? Sebab sebelumnya fathah. Sebab sebelumnya dhammah. Kenapa tarqiq? Kenapa tipis? Lam lafzul jalalah ni kenapa tipis? Sebab sebelumnya kasrah. Itu kalau ditanya baru kita sebut sebab sebelumnya tu. Tapi untuk sekadar kita nak menyatakan hukum yang ada pada Allah ni, kita hanya sebut lam lafzul jalalah tafkhim. Kita sebut macam tu. Lam lafzul jalalah dibaca tebal. Jadi jadi qari-qariah kita yang baru-baru ni nak sebut lam lafzul jalalah itu yang susah tu. Terbelit-belit lidah sikit. Okey, sebenarnya kalau nak mudah tak sebut yang itu pun boleh. Lam Allah. Boleh juga sebut. Lam kalimah Allah dibaca tebal. Lam kalimah Allah, lam pada kalimah Allah dibaca tipis. Tapi dalam istilah Arab, bila lafaz Allah ini digelar sebagai lafzul jalalah, lafaz yang besar, lafaz yang mulia. Jadi lafzul jalalah itu gelaran kepada Allah. Gelaran lafzul jalalah itu gelaran kepada kalimah Allah. Jadi kalau kita sebut tu bunyi Arab lah sikit. Jadi kalau susah sangat nak sebut lam lafzul jalalah, lam lafzul jalalah, kita sebut je lam kalimah Allah ini bacanya tebal, tafkhim ataupun tebal. Lam lafzul jalalah ini atau lam kalimah Allah ini bacanya tipis. Cuma kena sebut lam. Dan tak boleh sebut alif lam. Ada antara kita sebut alif lam lafzul jalalah, itu tak perlu sebut. Alif tu tak terkena. Tak ada kena mengena dalam bab tafkhim tarqiq. Dia hanya pada lam saja, lam lafzul jalalah. Okey, itu yang saya nak tambah lah. Ada dari segi alif lam syamsiyah, lepas tu ada ma asli, itu mana perkara tu perkara yang maklum maklum semua orang tahu insya-Allah. Cuma bila nak kupaskan, nak keluarkan satu persatu macam Hajar tadilah. Allah ini zahaballahu, Allah tu ada hukum padanya. Yang pertamanya alif lam syamsiyah al dan ada hukum mad asli Allah, la, 2 harakat, dan ada hukumnya taghlidul lam, tebalnya lam, Allah, bukan Allah, sebab sebelumnya atas kan. Lepas tu bila wakaf kita akan jadi mad asli itu tukar kepada mad adil sukun Allah. Jadi tetap 3 jugalah, jadi mad asli tu tak dipakai dah, tak dibaca dah, kita baca dengan mad adil sukun. Okey. Boleh insya-Allah.
kepada qari-qari'an yang baru-baru nak kenal lafaz ini, itulah penjelasan yang sebenarnya yang dalam kelas tahsin saya tak sempat nak terangkan begini, hanya kita tahu hanya kita ulang katanya lam lafzul jalalah, lam lafzul jalalah. Ya. Okey. Okey, boleh tulis lam lafzul jalalah lam. Kalau untuk nak sebutlah lam Lafzul jalalah tafkhim. lafzul jalalah dia sebenarnya kalau istilah yang sebetulnya untuk lam dia panggil taghlidh, bukan tafkhim. Tafkhim untuk ra. Lam lafzul jalalah. Dipanggil apa Ustaz? Tagliz Ustaz? Taghlidh. Saya tulis di sini. Ya, dia taghin lam ya za. Yes. Okey. Taghlidh. Tagliz. Okey. Okey, taghlidh. Lam lafzul jalalah taghlidh, ataupun kalau bahasa yang tersusun lam lafzul jalalah mughalladhah. Ustaz, Mughalladhah. kalau tipis apa Ustaz? Tipis sama je, muraqqaqah tarqiq. Oh, okey. Mughalladhah. Okey. Dia macam najis mughalladhah. Yang Terima berat lah. kasih, Sama-sama. Okey. Lam lafzul jalalah. Inilah tulisannya, inilah sebutannya. Mudah-mudahan insya-Allah dalam kita nak sebut hukum nanti, kita sebutlah begini insya-Allah lebih jelas. Alhamdulillah selesai. Insya-Allah. Ada apa-apa nak tambah sebelum kita berikutnya kita pergi kepada Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin. Semua ni kita dah baca, semua dah kita dah terangkan bab-bab izhar syafawi ini, jaga izharnya. Fi dhulumatil la yubsirun, la yubsirun. Okey, sama. Okey. La yubsirun, la yubsirun, la yubsirun. Satunya la di sini la dua harakat, la mak tabi'i mak asli. Jangan terpendek. Okey, apa dia akan berlaku kalau terpendek? La di sini terangnya kena dua harakat. La yubsirun, la itu la nafiyah. La menidakkan, la yubsirun, mereka itu tak nampak ataupun tak melihat. Okey, la yubsirun. La. Bahayanya lafaz la di mana-manalah dalam Al-Quran, la sama ada dia datang la itu tidak ataupun la jangan, la nafiyah ataupun la nahiyah, la melarang, jangan. Bila kita kurangkan dua harakat, maknanya kita pendekkan mad ini, dia akan berubah makna daripada makna ya menjadi makna tidak. Makna ya kepada makna tidak, ataupun makna tidak kepada makna ya, ataupun makna jangan kepada boleh. Berubah makna, maknanya ada apa tu, berlawanan di situ. Jadi dari asal ayat itu watarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan mereka itu dalam kegelapan, mereka itu tak dapat melihat apa-apa. La yubsirun. La di sini yang memberi makna mereka itu tak nampak, mereka itu tidak melihat, tak dapat melihat. Jadi bila kita tak bagi asli di sini, tak bagi dua harakat, la yubsirun, dia boleh berubah makna yang tidak melihat kepada mereka itu sesungguhnya akan melihat. Itu bahayanya. Pendek je. Daripada dua harakat jadi satu harakat, berubah makna 360 darjah terus. Itu bahaya bahasa Arabnya. Okay, tapi saya rasa insya-Allah tak ada siapa-siapa pun kalau baca tengok betul-betul nak pendekkan, sebab nampak terus terang di sini mak asli. Cuma saya nak terangkan itulah hakikatnya bila kita tersalah mak asli dua harakat kita pendekkan. Dan sebaliknya, mak asli yang tidak ada mat tu kita jadikan mak asli kita panjangkan, itu pun bahaya juga. Dia kadang-kadang dalam kalimah-kalimah tertentu dia boleh jadi makna terbalik terus. Sebaliknya, makna yang sebaliknya terus. Bahaya sangat-sangat bila bacaan kita dia ada macam delay sikit, ataupun dia ada tempo sikit kan, sementara kita nak sebut huruf-huruf yang susah kita nak sebut, kadang-kadang kita tertarik panjang sikit. Itu bahaya. Bila berlaku macam tu, kita takutnya berubahnya makna ke arah dan macam inilah. Okey, itu yang pertama dalam ayat ini ataupun dalam perkataan ini. Dan saya nak terangkan mad arid disukun. Mad arid disukun pada penghujung ayat. Pada penghujung ayat, sebenarnya pada penghujung bacaan lah. Fi dhulumat la yubsirun. Mana lagi? Dhahaballah. Contohnya kan. Banyak lagi lah ayat mad arid disukun ini. Dia boleh berlaku bila-bila waktu yang kita berhenti, kita matikan hujung tu, maka dia jadi mad arid disukun. Okey.
apa yang perlu saya share di sini, la yubsirun ataupun la yubsirun ataupun ma'rij sukun. Jangan kita panjang dan kita terangkatkan ataupun kita macam sabdukan. La yubsirun. Ada bacaan tertentu, keadaan tertentu, kita macam ada terangkat sedikit lidah, khususnya pada huruf nun. La yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Naik kan? Itu kalau boleh kita tak nak. Sebab itu adalah bacaan yang lebih, yang kita ada ziyadah, kita tambahkan huruf di situ. Ada ustaz-ustaz ataupun guru-guru tertentu mungkin dia tak tekan hal-hal ini. Dan mungkin kita boleh tengok ataupun boleh mendengar kadang-kadang ada juga qari-qari'ah yang hebat-hebat yang terbaca dengan cara ini. Wallahu ta'ala alam apa mubarrirat mereka itu boleh bagi alasan ataupun penjelasan. Saya tak pernah dengar. Cuma kita yang belajar tajwid ini, kita akan nampak sendiri. Saya akan buktikan bila kita buat macam tu, sebenarnya kita dah tambah sabdu. Bila kita tambah sabdu, kita dah tambah satu huruf lagi. Sebab nun yang sabdu asalnya murakkab daripada nun mati dengan nun berbaris. Di sini nun bahagian atas kan. Jadi inilah hakikatnya. Jadi kalau kita buat la yubsirun. Kalau kita tambah tu, kita dah tambah dengung sedikit dan kita dah tambah nun mati yang seolah-olah nun itu ada sabdu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada macam tu, dia seolah-olah adanya huruf ziyadah, huruf yang kita tambah. Ini saya lah. Apa yang saya faham dan apa saya belajar, inilah yang saya cuba elakkan untuk kita tambahkan nagham ataupun bunyi yang lebihan itu supaya tidak tertambahnya huruf. Macam mana kita nak baca? Kita kena qat'un nafas. Kita nak kena habsun nafas. Kita nak kena tahan nafas di sini supaya tidak ada lantunan dengung di situ. La yubsirun. Das. La yubsirun. Bila adanya sifat nun mati, terus kita tahan nafas. Jangan tahan sebelum nun mati. La yubsiru. Tak ada pula. Nun mati tu hilang pula. Biar ada sifat nun mati dulu. La yubsirun. Dah. Yang tu tak nak. Cut. Keluarkan. La yubsirun. Dah. Habsun nafsi, qat'un nafsi. Kita tahan nafas dan kita putuskan nafas daripada dia tertarik menjadi ziyadah ataupun tambahan pada sifat nun. Bila tambah daripada sifat nun mati itu, dia akan jadi dengung. Bila jadi dengung itulah yang namanya kita dah tambah huruf. Nun tu kita jadikan sabdu. Walaupun kadang-kadang bacaan itu sangat menarik, bila ada tambahan-tambahan gitu, bahayanya takutnya jadi tertambahnya huruf. Ustaz, saya cuba. Okey. La yubsirun. Okey, cukup. Cukup. Itu cantik. Maknanya tak ada tambah. Yang maksud saya la yubsirun. Ada sabdu dia, Ada, Ustaz. ya. Kalau sabdu boleh. Ya. Masalahnya bila ada sabdu dia tak buat begitu sangat. Sebab bila sampai kepada yang adanya sabdu dia tak tarik 2 harakat. Yang itu kena tarik 2 harakat walaupun waqaf. Kan dalam surah Ar-Rahman tarik 2 harakat sebab nun tu ada sabdu. Wajibul gunnah walaupun waqaf. Tapi yang ini tak ada wajibul gunnah. Dia tak ada dengung, hanya dia ada sifat nun mati saja. Dan sifat nun mati memang dia ada sebahagian kecil suara yang keluar daripada khayshum, gabungan daripada taraful lisan, tepi lidah tu, gabungan dengan suara khayshum sedikit, sebahagian kecil sahaja. Dia tak ada lebih. Bila lebih dia akan jadi khayshum gunnah. Dia bila lebih dia ada sifat khayshum, sifat hidung ni, dia akan terus berubah menjadi gunnah. Bila jadi gunnah itulah dengung tu yang jadi tertambahnya huruf. Sensitif sangatlah kita. Boleh kita fahamnya sensitif sangatlah bab mad ari bis sukun. Huruf-huruf lain pun sama juga.
fi dhulumat. Fi dhulumat. Contohnya kalau kita nak tekan bila tekannya dia terlebihnya hams. Bila tekan lagi mungkin dia jadi ta tu bersabdu. Semua tu nak kena jaga. Khulasatul qaul, kesimpulannya dalam kita nak tadbit, kita nak dabitkan, kita nak kawalkan mad arif sukun kita. Setiap kali kita jumpa mad arif sukun, baca mad arif sukun, cuba kita matikan betul-betul dan kita qat'un nafsi, kita tahan nafas, kita putuskan nafas setelah kita dah bagi sifat mati kepada huruf mad arif sukun itu. Ustaz, boleh Ustaz baca la yubsiru dengan 6 harakat? Saya nak dengar. Okey, la yubsirun, mad arif sukun. Okey, mad arif sukun kita boleh baca 3 wajah, qasrun 2 harakat, tawassut 4 harakat, isba' 6 harakat. 6. Okey, 6 Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Okey, dia 6 harakat, dia tak ada kena mengena dengan nun mati. Mungkin Abah nak dengar tengok bila panjang sangat itu dia terpengaruh terlepas tak nafas tu. Ya. Kita nak kena jagalah. Kita dah panjang, yang panjang itu pada ru. Ru yang sebabnya ru panjang tu sebab ada waw tu, waw huruf mad, waw maddiyah. Jadi dia tak kena mengena dengan huruf yang selepasnya. Nun mati itu hanya sebab menjadikan kalimah ini mad arid sukun. Memang dia penyebab jadi mad arid, tetapi dia tak kena mengena dengan qadar panjang. Qadar panjang pada huruf yang sebelum huruf mad, ru di situ. La yubsiru run. Bila sampai nun mati terus kita tahan. Okey, boleh insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, habis ayat ke-17, sambung lagi satu ayat lagi insya-Allah untuk malam ni. Summum bukmun. Okey, di sini kita tengok summum. Okey, di sini macam saya sebut tadi kita ada mim musyaddadah wajibul gunnah. Jadi dengung 2 harakat dan mum bukmun di sini kita ada mim berdiri. Mim berdiri ini bukannya wakaf lazim Mim berdiri bukan mim tidur di sini. Mim tanda hukum iqlab. Maka kita iqlabkan. Okey, soalannya kita iqlabkan tanwin di sini kepada ba. Siapa boleh terangkan bab iqlab? Silakan. Seronok juga bila ada masa saya rehat, dan orang lain pula ambil alih. Haji Samad hari ni tak buka mute Dengar je, senyum je Haji Samad. Tak apa. Haji Dim ada kat pasar kot. Saya bila dia buka kamera dia macam kat pasar dia. Sebab tu dia tak boleh bersuara. Okey. Kita cuba Ustaz. Okey. Ustaz, kalau mim tu is it dia dikategorikan bahagian tanwin. Mim tu. Kalau kita dalam segi hukum tanwin atau nun sakinah, jadi mim ibaratkan macam tanwin lah Ustaz. Jadi berjumpa dengan ba. Jadi hukum dia iqlab. Pasal yang dua nun sakinah dengan tanwin saja yang jumpa dengan ba jadi iqlab. Betul tak Ustaz? Okey, itu pertama, itu soalan pertama, hukumnya iqlab. Soalan kedua, macam mana kita nak iqlabkan? Kita dengung 2 harakat dengan memasukkan mim kepada ba. Masuk macam dengungkan dia lah Ustaz, mim ba gitu. Masuk Ustaz, menukarkan. Menukarkan bunyi. Mim dia punya maharaj dekat-dekat dengan ba Ustaz macam gitu. Tapi bibir kita tak rapat. Yelah dia bibir beri kesamaran pada yang huruf ba tu tadi lah Ustaz. Kesamaran tu kan ikhfa. Ini seperti ikhfa tu iqlab tu macam iqlab lah. Ustaz, iqlab memalingkan bacaan mim ke nun.
Okey. Jadi kalau sebut masukkan tu jadi idgham. Itu kita nak tukarkan salah Ustaz, istilah. Bila sebut masukkan, idgham memasukkan, iqlab menukarkan. Menukarkan atau memalingkan sesuatu. Memalingkan betul. Menukarkan, memalingkan boleh. Itu maknanya qalbu syai'. Qalbu syai' maknanya kita tukar ataupun kita palingkan. Itu dari segi tulisan ataupun istilah bahasa. Tapi kita nak faham tukar tu macam mana, apa yang ditukarkan, tukar kepada apa. Itu maksud saya soalan yang kedua tu. Macam mana kita nak tukarkan. Baru nakkan kepada contoh. Mim kepada nun. Itu jawapannya. Kita tukarkan nun kepada mim. Oh, nun kepada mim. Terbalik. Nun kepada mim. Nun kepada Ustaz, mim. kalau ada Quran yang tak ada nampak mim kecil tu tak Ustaz? Kalau macam kita nak kenal hukum iqlab, kalau ada Quran tak yang tak ada mim kecil tu? Buat tak nampak lah je. Buat tak nampak. Buat tak nampak. Atau kita nampak mim yang bersabdu jumpa ba Ustaz. Dah Quran orang semua dah tanda mim aja, nak cari yang tak ada pula. Susah pula saya. Saya tanya, ada tak Quran yang tak ada mim tu maksud saya? Mungkin ada aja. Sebab ni rasam Uthmani dia dah memudahkan. Mungkin rasam-rasam lain mungkin dia tak memudahkan. Ada rasam lain ikut gaya mereka, tanda-tanda dipanggil ar-rasmu wad-dhabt. Dalam ilmu rasam wad-dhabt, rasam dan dhabt ini dia ada macam-macam tanda-tandanya. Jadi Hajah kata di sini sebab mim ada tu senanglah, kita jumpa je mim berdiri di sini, mim tak tidur, terus kita tahunya iqlab. Cuma soalan saya tadi, macam mana kita nak tukarkan, macam mana kita nak palingkan, iaitulah kita palingkan nun kepada mim. Nun tu datang mana? Mana nun? Kepada nun. Kenapa nun? Mana nun di sini? Tanwin Ustaz. Nun ada. Masya Allah. Okey, itu baguslah tu. Maknanya boleh jawab. Nun di sini, tukar nun di sini. Itu yang saya nak tekan. Saya tak nak masukkan, saya tak nak samarkan, saya tak nak ikhfakan. Saya nak tukar tu, istilah tukar. Bila sebut istilah tukar dalam bab iqlab, mesti nak kena tukar dua perkara kan? Tukar-tukar ni mesti ada pertukaran antara dua perkara. Jadi di sini yang ditukarkan di sini nun ditukarkan kepada mim. Dan soalan yang cepu masnya saya nak tanya, nun tu datang dari mana? Dah ramai alhamdulillah dah boleh jawab. Nun tu datang dari tanwin. Ini jawapan yang sangat-sangat menarik. Siapa yang boleh jawab nun tu datang dari petanda tanwin, iaitu mim di sini munawwanah. Mim di sini tanwinnya dhammatain, dua baris depan. Mana-mana nun, mana-mana huruf yang munawwan, nun yang tanwin, semuanya saya macam ada suara background lah, macam ada mungkin ada TV ke ada. Okey. Jadi mana-mana nun munawwanah, mim munawwanah, mim mana-mana tanwin, tak kira tanwin fathatain, kasratain, dhammatain, fathah dua baris atas, dua baris bawah, dua baris depan, semuanya berasalnya nun mati. Nun zaidah talhaqu akhirul asma lafzan. Tanwin itu pengertiannya nun yang ada pada akhir perkataan. Mungkin Haji Samad kot ada suara. Saya mute sekejap. Nun zaidah, nun yang ada pada huruf, nun yang ada pada akhir perkataan yang hanya disebut sahaja, dibaca sahaja dan tak ditulis. Summun, mun, man, min, mun. Mim fathatain, dua tanwin baris dua atas, bunyi man. Nun kan, nun mati. Mim baris bawah dua, kasratain, bunyi min. Ada nun mati. Mim baris depan dua, dhammatain, bunyinya mun. Ada nun mati juga. Itu maksudnya tu. Daripada tanwin ada nun. Jadi nun itulah, nun yang ada pada tanwin itulah ditukarkan kepada mim kecil ni. Ini dah datangnya mim kecil. Sebab ditukarkan dah. Daripada nun mati yang ada pada tanwin ni, nak baca nun mati kepada huruf ba dia tak boleh. Dia tak senang. Dia macam susah. Tukar kepada mim kecil ni. Maka mim kecil ni lah akan berjumpa dengan huruf ba. Jadi nun tu dia tak kuasa, dia tak kuat nak jumpa ba. Dia bertukar jadi mim, dia serahkan mim jumpa dengan ba. Maka mim inilah akan jumpa dengan ba secara iqlab, muqlab. Maknanya dah ditukarkan kepada mim. Kenapa tiba-tiba tukar mim? Kenapa tak tukar huruf lain?
Ha. Mim dengan nun berdekatan Ustaz. Mahraj dia bibir. Ajar. Betul ke? Mim, Mim, bibir, mim, nun, hidung. Mim mim, hidung. mim hidung. Hashrum. Hidung kan mim. Mim Mim hidung. bibir lah Ustaz, salah. Alamak. Bibir. Bibir pula. Okey, mim bibir, nun tepi Nun. lidah. Lidah jauh tu. Nun tepi lidah. Jauh tu. Kenapa nun tu bertukar jadi mim? Kenapa tak bertukar jadi ya ke, jadi kaf ke, jadi alif ke? Dengan tak tahu mahraj berdekatan agaknya Ustaz. Saya agak je lah Ustaz. Berdekatan mahraj Ustaz. Ustaz, karena mim dengan ba sama dia punya yang. Ya, itu jawapannya. Hajar Rafiah memang dah nak kena dah jawapan tu, tapi dia lari dia lari huruf. Dia samakan Mahraj dengan lari lah Ustaz. Mahraj dia lari. dia terlari arahnya. Sebenarnya betul dia cari mim tu sebab dia nak jumpa dengan ba, dia kena cari orang satu label dengan ba lah. Sebab nun dengan ba dia tak boleh jumpa, dia susah sikit kan. Dia lain-lain label. Jadi dia carilah siapa yang sama dengan ba, dia mim memang paling sesuai. Dan mim pula, mim memang dia ada hal selalu kan, mim mati kan. Dia ada mim izhar syafawi, mim ikhfa syafawi, mim mislan saghir, idgham mislan saghir. Jadi ambillah mim ini berjumpa dengan ba. Jadi bahasan kita sebenarnya ini baru nak sampai kepada sini ni. Kemuncak bahasan kita dalam bab ini setelah setelah kita dah faham bertukar di sini asalnya nun mati yang ada pada tanwin, dan bertukar pula pergi kepada soalan berikutnya semakin dalam sikit. Kenapa tukar tu jadi mim? Dalam banyak-banyak huruf pilih mim, sebab mim itu sama tempat keluarnya dengan huruf ba. Sebab sekarang ni nun nak jumpa dengan ba susah, dia ambil mim jumpa dengan ba. Jadi bila mim yang jumpa dengan ba, hukumnya apa? Mim jumpa dengan ba, hukum apa? Mim mati bertemu dengan ba. Ya, iklab Syafawi Ustaz. Ikhfa syafawi. Mim mati bukan nun mati. Dah ditukarkan di sini. Ya, ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi, betul. Itu bahasan kemuncak kita ni. Ni minta sabar sikit ya. Betul, di sini summum bukmun memang iqlab. Di sini tanwin bertemu dengan ba. Bukannya mim mati bertemu dengan ba. Di sini memang tanwin bertemu dengan ba, maknanya nun mati bertemu dengan ba lah di sini. Tapi bila hukumnya iqlab ditukarkan kepada mim, dan mim pula pergi jumpa dengan ba. Jadi dalam istilah tajwid yang kita belajar betul-betulnya, bila mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Jadi persoalan yang paling besar sekali malam ni iaitulah iqlab tu kita nak baca sama dengan ikhfa syafawi ataupun tidak. Kita nak baca cara kita nak ikhfa, cara kita nak iqlab dua harakat dengung di sini, kita nak tukarkan nun mati ataupun tanwin terus menjadi mim berjumpa dengan ba, dengan kita merapatkan bibir mulut. Sebab mim mati rapat bibir mulut kan? Mati mim tu mim rapat bibir mulut. Jadi dalam iqlab di sini bila kita dah tukar nun mati bertukar kepada huruf mim, adakah kita nak tutup rapat dengan baca je begini? Summum bukmun. Terus rapat dua bibir mulut. Summum bukmun. Inikah cara iqlab yang betul ataupun Salah, ada cara Ustaz. lain? Ini Salah. saya nak dengar. Ada salah pula. Okey. Jadi kalau salah, Dia tak boleh rapat Ustaz. kenapa tak boleh rapat? Dia kena macam ada ruang dalam satu kertas gitulah. Okey, mana datang satu kertas? Bukan dua kertas ke? Tempat kita je mulut tu satu kertas. Mana datang satu kertas tu? Kertas tu tebal ke? Kertas Jadi yang tipis ke? jangan rapatkan bibir kita Ustaz. Macam ada ruang seperti satu helai kertas gitulah Ustaz. Saya punya explanation. Lidah tak menyentuh langit-langit Ustaz. Kenapa? Kenapa? Kan sedangkan kita dah regang Ustaz. Boleh baca dua wajah Ustaz. iPhone 73 ni munculkan diri, siapa anda?
Muhammad Taib. Masya Allah. Saya rasa macam suara macam kenal tapi nama tu dia tukar. Okey. Ustaz Okey. bukan di luar. Ustaz bukan rapat, renggang sedikit, renggang. Perkataan renggang. Okey. Dia boleh baca dua, ikrab ni boleh baca dengan dua wajah. Satu Dua wajah. dengan Okey, ini bagusnya bila ramai ada dalam kelas menyuara, jadi banyak macam kita Renggang. boleh dengar. Okey, sekejap. Saya nak satu-satukan. Hajah tak apa tadi? Hajah Sarafiah yang selalu bersuara dengan Hajah Zairina, masya-Allah. Mereka kata kena ada selai kertas lah, tak boleh rapat. Abah pula Haji Mustafa sebut kena renggangkan, tak boleh rapat. Lepas tu baru datangnya iPhone 73 ni, katanya ada dua pendapat, ada dua cara. Okey, silakan. Dua cara tu apa yang pertama, yang kedua? Dua cara yang lamanya memang kita tak boleh rapatkan terus. Seperti ada macam apa ni, gap sikit yang mentaruk satu kertas gitu kan. Itu cara yang biasanya. Dan ada ulama yang terulung, ini Ustaz terangkan dulu, yang membolehkan kita membaca dengan menutup seperti baca mim. Kerana mim dengan ba dia punya makhraj berdekatan, sama makhraj. Jadi dia punya boleh ditutup. Kenapa mesti dibuka sikit? Kalau kita nak baca mim dengan ba makhraj yang sama. Okey, jelas tak tu? Maksudnya apa yang diterangkan oleh Haji Muhammad Taib, walaupun dia tak tunjuk gunung kita pada malam ini. Okey, dia sebut pendapat pertama ataupun cara yang pertama, macam ramai-ramai jawab tadi, iqlab itu tak boleh kita rapatkan. Sebab kalau gitu, apa bezanya iqlab dengan ikhfa? Kedua-duanya rapat kan? Jadi iqlab tak boleh rapat, ikhfa syafawi yang kena rapat. Terus rapat sebab tu terang-terangnya mim. Dan pendapat yang kedua ataupun cara yang kedua yang diterangkan Haji Taib, yang saya bersetuju dengan dia, yang saya baru juga pilih yang kedua ini, saya pilih rapat. Kenapa kita pilih rapat? Sebab apa? Iqlab ini nun mati dan tanwin, dia nak jumpa dengan ba dia dah susah. Cuba kita bayangkan summun bukmun, daripada dengung di taraful lisan terangkatnya, lepas tu nak pergi kepada bibir mulut. Mun bukmun, agak susah. Jadi itulah wujudnya hukum iqlab. Ulama tajwid untuk nak selamatkan dan nak memudahkan seperti mana diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran dengan secara mudah, jangan susah-susahkan. Jadi ulama tajwid keluarkan hukum di sini, nun itu tukar menjadi mim untuk nak memudahkan. Bila jadi mim itu mim yang solid, mim yang original, mim yang tulen, mim yang betul-betul, bukan mim separuh, nun separuh. Cuba kita tengok di sini, dia ada tak tulis mim kecil ni macam nun? Ada tak tulis? Mim betul lah kan? Jadi bila dah tukar mim, kenapa kita nak kembali kepada nun tanwin tadi? Itu alasan pendapat yang kedua yang mengatakan rapatkan je. Iqlab ni kita rapatkan je. Sebab memang itulah tujuan. Dari kita susah bukmun, kita nak susah nak masukkan dengung nun itu kepada huruf ba, maka ditukarkan kepada mim. Itu maksud iqlab. Itu tujuan iqlab. Itulah faedah iqlab. Tiba-tiba kita nak rapatkan. Bila kita nak genggangkan ataupun kita nak ada sehelai kertas tu. Bukmun kan susah. Cuba buat yang ada selai kertas tadi. Bukmun. Sementara nak dua harakat tu kita nak rasa pula ada kertas ke tak ada kertas. Jangan-jangan tuan-tuan dah pernah letakkan kertas pula. Kan? Tapi itu ibarat sajalah. Ibarat renggan dia tu memang dia ada gap sikit, dia ada ruang sikit kan. Itu saya pernah belajar macam tu dan saya pernah belajar dan dalam masa yang tempoh yang lama juga baca cara tu, tapi menyusahkan sebenarnya, dari nak memudahkan jadi susah. Jadi bila dah tukar kepada mim, tetapnya mim itu keluarnya dari dua bubi mulut, kena rapatkan terus. Jadi insya-Allah itulah kedua-dua gaya dan kedua-dua cara yang kedua-duanya ada alasan. Bagi mereka yang ikut syekh-syekh dan tuan guru ataupun guru-guru Al-Quran masing-masing yang mengatakan, termasuknya kita semua, kalaulah guru Quran kita kata kena ada renggang sikit, maknanya mereka itu beralasan supaya
sifat nun itu dikekalkan supaya tak ditukarkan terus. Maknanya kalau kata kita cari hukum iqlab yang nun mati, contohnya kita ambil min ba'di. Min ba'di. Min ba'di majah. Okey, ni nun mati. Terang-terangnya nun mati bertemu dengan ba. Hukumnya iqlab. Maka kita tukarkan nun ini menjadi mim. Jadi kalau kita rapatkan terus, nun ini dah tak wujud. Jadi mim terus. Inilah ulama yang mengatakan jangan rapat supaya nun ini ada kekal kalimah yang asalnya. Cuma bagi saya tak ada masalah sebab tetapnya dalam perkataan ini dalam Al-Quran yang dibaca rapat mulut pun tetap adanya nun mati. Yang dibaca rapat mulut macam sini pun summum bukmun pun tetapnya ada tanwin. Yang kita tahu asal ni bukannya mim mati, asalnya tanwin. Jadi ala kulli hal pilihlah yang mana lebih selesa. Saya dah tukar, saya dah ambil yang lebih mudah. Semua iqlab saya samakan dengan ikhfa syafawi. Tuan-tuan terpulang. Kalau nak kekalkan nun mati tanwin itu, maka bagi adalah jarak antara dua bibir mulut kita ketika dengung iqlabnya. Saya ikut Imam Hanafi dan Imam Aiman As-Suwaid. Imam Aiman As-Suwaid. Itu antara qari syekh guru tajwid rujukan terkini, ulama-ulama muasir lah, ulama-ulama terkininya memang antara syekh yang hebat dalam bab tajwid. Dia pun menerangkan kepada kita begitu. Kalau dia kata, kalau dia lagi lah, dia kata dia ni pakar tajwid daripada budak-budak lagi, daripada kecil lagi dia belajar tajwid, mengajar tajwid, macam-macam channel seluruh dunia dia keluar. Dia kata dia dalam tempoh 20 tahun dia mengajar orang cara iqlab jangan rapat. Bila dia mengkaji demi mengkaji, jumpa dengan syekh-syekh yang lebih pakar, lebih lagi ni, maka dia berpaling. Dia iqlab jugalah. Dia berpaling daripada iqlab yang tak boleh rapat, dia berpaling kepada kena rapat. Daripada susah-susah nak tukar kepada mim, tiba-tiba nak patah balik jadi nun pula, tak nak rapat. Dia kata, kenapa? Dia kata, sebab itu dia pilih pendapat yang mudah. Maka insya-Allah kita jumpanya iqlab, jumpanya ikhfa syafawi, bila kita rapat, insya-Allah lebih senang hati kita dan lebih senang bacaan kita. Dan bagi mereka yang nak bertanya, nak mempersoalkan, kita jawablah begini, insya-Allah mereka boleh terima. Al-Quran tak ada gaduh-gaduhnya, tak ada khilaf-khilaf sampai kita nak kena berpecah belahnya, sebab semuanya boleh insya-Allah. Yang penting ada yang menunjuk ajar kepada kita, insya-Allah. Okey, alhamdulillah saya habiskan ayat ini. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. La yarji'un sama juga la jangan tipis, jangan pendekkan. Yarji'un ra kena tebal dan yarji'un seperti gitu juga, yang itu mad arid disukun, jaga jangan sampai kita ada terlantun ataupun terziadahnya nun mati pada akhir ayat kita, akhir bacaan kita. Nampaknya malam ni 2 ayat saja kita kupas untuk kita ingat balik dan juga kita kenal lebih mendalam hukum-hukum tajwid itu. Macam mana kita nak terangkan semula? Kenapa jadi macam susah sikit kan? Bila sekadar bila sekadar kita sebut okey, izhar syafawi, alladhi istawqada naran fa ikhfa haqiqi, falamma wajibul gunnah, ma'a ma jaiz munfasil, adaat ma wajib muttasil. Itu mudah aja. Tapi bila nak terangkan satu persatu, nak lebih jelas, nak lebih detail, itu pun kita nak kena ada kemahiran itu. Sebab dengan kemahiran itu sebenarnya dia akan pulangkan kepada kita kebaikannya. Waktu kita membaca, kita akan tasawur, kita akan dapat gambaran itu, kita letakkan semua hukum pada tempatnya. Yang pertama. Yang keduanya, bila kita nak menerangkan kepada orang lain, insya-Allah kita ada dah gaya dan cara kita nak menerangkan dengan cara-cara haji hajah yang qari-qariah yang sebut tadi, masya-Allah, kita sampaikan ilmu walaupun satu ilmu kepada yang lain, terutamanya kepada ahli keluarga kita, mula dengan anak cucu kita dulu, dan kepada sahabat-sahabat kita dan kepada siapa-siapa yang boleh ambil manfaat dengan kita. Masya Allah, satu ilmu yang kita sebarkan. Cuba bayangkan berapa ramai yang boleh manfaat, berapa lama boleh dimanfaatkan. Selagi itulah ilmu yang dimanfaatkan dengannya akan berpanjangan, dialirkan ataupun mengalirnya pahala itu walaupun diri kita tiada satu masa nanti. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih kepada semua untuk malam ini. Mudah-mudahan perbincangan kita bertambah
lagi bermanfaat untuk kita bersama. Jazakumullah khair jazak. Jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa barik lana fil ayati wadh-dhikril hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Galaksi 1 ada masya-Allah. Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fikum Terima kasih insya-Allah. Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. iPhone Jum 3 pelajar cemerlang Ustaz Hanafi. Masya-Allah. Dapat dia juga. Dia buka pelas lah. Tu Haji Amir pun ada, Haji Din pun ada tu sengih. Dia tak buka suara. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Din buka suara, Haji Din nak dengar suara. Haji Din bercakap seorang-seorang tu. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih.